Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak tahun 6. Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. InsyaAllah pada minggu ini kita akan menyambung pembelajaran kita secara atas talian online. Minggu depan saya telah membentangkan berkaitan modul pembelajaran sirah tahun 6. InsyaAllah pada hari ini saya akan ajarkan kepada kamu berkaitan pelajaran yang pertama, iaitu tajuk kepentingan negara Islam. Okey, baiklah anak-anak. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, hari ini kita akan sentuh dua unit, iaitu unit 1 dan unit 2. Okey, kita pergi kepada unit 1, iaitu definisi negara Islam. Okey, definisi ni sama maksud dengan pengertian, maksud, erti, okey, dia adalah benda yang sama. So kalau nanti ada soalan ataupun pertanyaan berkaitan apakah pengertian negara Islam, apakah maksud negara Islam, so dia adalah definisi negara Islam. Dia dalam unit ini. Okey, dia adalah kata yang sama, kata yang berbeza tapi maksud dia adalah sama. Okay, jadi kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan negara Islam. Okey, seperti yang kamu dapat saksikan, negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Okey, dapat kita lihat di sini, negara Islam ini adalah negara yang undang-undang dia, sistem dia, pemerintahan dan pentadbiran dia berlandaskan segala hukum Islam. Hukum Islam diambil daripada mana anak-anak? Hukum Islam diambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyih." Maksud dia, telah aku tinggalkan kepada kalian, kepada kamu semua, dua perkara. Selama mana kamu berpegang kepada dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia dua perkara itu anak-anak? Dua perkara itu adalah kitab Allah, kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnata nabiyyih, dan sunnah nabinya, iaitu hadis, sunnah. Okey, jadinya dapat kita lihat di sini sumber utama dalam sesebuah kerajaan Islam itu, dalam sebuah negara Islam itu, segala dasar dan undang-undang dia mestilah berpandukan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Okey, bila sesebuah Al-Quran itu tertegak dengan dasar Al-Quran dengan Al-Hadis, barulah kita boleh mengatakan dia sebagai negara Islam. Okey, serta juga berpegang pada Al-Quran dan Hadis, serta satu lagi adalah ijtihad yang sebenar. Ijtihad ini apa? Ijtihad ini adalah satu-satu hukum, satu-satu keputusan berkaitan dengan hukum syarak yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang muktabar. Okey, sesuatu isu, sesuatu hukum diperincikan dengan jelas oleh ulama. So itu yang kita panggil sebagai ijtihad. Okey. Okey, itu adalah berkaitan pengertian negara Islam. Okey, jadi kita dapat tahulah apakah yang dimaksudkan negara Islam. Okey, kita lihat pada penerangan dia dekat sini. Okey, negara Islam ialah sebuah negara yang sangat sesuai. Kenapa dia satu negara yang sangat sesuai ataupun kita sebut sebagai ideal? Kerana negara ini melaksanakan undang-undang Allah. Okey, ada tak undang-undang yang lebih adil, yang lagi baik daripada undang-undang Allah? Pastinya tidak. Sebab itulah negara Islam adalah sebuah negara yang sesuai. Okey. Selain itu, negara Islam juga mengamalkan keadilan dan kesaksamaan serta memberi kebajikan kepada rakyatnya. Okey, sama ada yang beragama Islam ataupun penganut agama lain. Okey, negara yang berpaksikan, yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, itulah negara Islam. Dan negara Islam ini adalah negara yang paling sesuai. Kerana apa? Kerana negara Islam ini adil. Negara Islam ini menjaga kebajikan.
bukan sahaja penganut agama Islam, tetapi dia juga menjaga kebajikan kepada semua penganut agama-agama yang lain. Okey, jadi itulah kelebihan negara Islam. Tidak seperti negara yang bukan Islam yang lain. Bukan kadang-kadang, memang pun dia menindas hak kepada sesetengah kaum. Okey, contohnya dulu-dulu kan, dekat negara barat. Dia satu negara yang tidak menerima orang yang berkulit hitam, tidak diiktiraf. Okey, orang yang berkulit putih sahaja yang diiktiraf. Tapi sekarang ni lebih terbuka lagi lah. Okey, kalau kita tengok lagi contoh-contoh di negara lain, ditindaskan etnik, sebagai contoh di Myanmar, etnik Rohingya ditindas. Okey, jadi itu adalah contoh-contoh negara yang bukan tidak mengamalkan dasar-dasar Al-Quran dan Al-Hadis. So, itu adalah negara yang tidak menjaga kebajikan rakyat, tidak mengamalkan keadilan. Jadi apabila negara itu tidak berpaksikan kepada benda-benda ini semua, makanya dia tidak sesuai lah untuk digelar sebagai negara Islam. Okey, seterusnya kita masuk kepada unit yang kedua, iaitu berkaitan dengan tujuan negara Islam. Okey, negara Islam ini apa tujuannya? Okey, kita tengok tujuan yang pertama, iaitu menegakkan perundangan dan hukum Allah. Okey, tujuan utama negara Islam adalah untuk menegakkan perundangan dan hukum Allah. Okey, kalau kita tengok daripada definisi tadi pun, pengertian tadi pun, negara Islam ini tertegak dengan Al-Quran dengan Al-Hadis. Jadinya antara tujuan utama negara Islam ini adalah untuk menegakkan perundangan dan hukum Allah. Kerana kita yakin dan kita tahu tiada hukum dan perundangan yang lagi hebat melainkan hukum Allah. So, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah merealisasikan keadilan. Okey, apa-apa negara yang mengamalkan dasar yang bukan berdasarkan prinsip Islam, maka keadilan ini sukar untuk dicapai. Seperti contoh yang saya berikan tadi, kan, etnik Rohingya bagaimana dilayan di Myanmar, dan juga contoh lain adalah etnik Uyghur di China. Bagaimana pemerintah bukan Islam di China melayan etnik tersebut. Jadinya kita nak satu negara Islam ini tujuannya adalah untuk lagi merealisasikan keadilan. Dan akhir sekali, tujuan negara Islam adalah menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Okey, macam kita kata tadi, negara Islam ini tidak kira penganut agama apa pun di dalam negeri bawah naungannya tetap dilayan secara adil. Kebajikannya sentiasa dijaga. Jadi itu adalah tujuan-tujuan negara Islam itu sendiri. Jadi untuk kali ini penerangannya sampai sini sahaja. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.